Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, iaitulah fiqh yang tersusun mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sambungan bab kita iaitulah bab yang ke-9. Bahasa Arabnya dikata Al-Babut Tasi' As-Sulhu, tapi dalam kitab terjemahan kita ni dia guna bab yang ke-30. Yang ke-30 rundingan ataupun suluh. Sulh maknanya rundingan. Dari sudut ta'rifnya, apa dia rundingan, apa dia sulh ni? Sulhu atau rundingan ialah usaha untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan, mencapai persetujuan antara pihak yang bermusuh dan mewujudkan perdamaian antara mereka. Qat'un niza' wa taufiq bainal khusum. Jadi bab ini nak bincang kepada kita tentang perundingan perdamaian. Masyru'iyatuhu, kesahihan suluh ni mengikut undang-undang syariah, iaitulah sulh atau perundingan ini dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Bahkan ia digalakkan. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan supaya kita damaikan di antara dua kumpulan yang berkelahi ataupun dua orang. Jadi kita lihat dalam kitab ada kategori orang yang didamaikan itu, termasuklah dengan suami isteri, dengan negara dan sebagainya. Al-Quranul Karim menyifatkan amalan ini sebagai baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wassulhu khair. Perdamaian itu adalah lebih baik. Islam tidak galak supaya kita berperang, berlaku pertumpahan darah, bunuh-bunuhan. Tetapi apa boleh buat? Kadang-kadang terpaksa berlaku benda ni. Bila orang serang kita, orang nak kena kepada Islam, maka terpaksa kena berlaku. Ayat ni dari surah An-Nisa 128. Ayat ini menjadi dalil bahawa akad rundingan dibenarkan oleh syarak. Ini kerana semua yang baik sudah tentu bertepatan dengan syarak. Sementara semua perkara yang tidak baik sudah tentu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelaslah dalam kaedah satu dalam kaedah fiqh Islam ni dipanggil jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Syariat Islam ni tujuannya nak bawa benda yang baik dan menolak segala keburukan. Apa benda yang buruk, tolak. Dalam firman Allah Ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka. Maknanya ramai orang duk bisik, tidak bisik pada kebaikan. Apalagi hari ini disebut dengan nama gosip. Oh, ni lagi dahsyat. Main-main ya orang tuduh orang hari ni. Senang-senang ya. Orang ni zina, orang ni rogol, orang ni liwat, orang ni apa benda. Tuduhan-tuduhan begini besar. Dosanya besar kerana kita tidak ada bukti. Kaki penuduh tak apalah, dia memang dosa dah. Yang jadi masalahnya, dia bawa sama kepada kita yang duduk di kampung yang tak ada kena-mengena dengan isu ni. Baca sahabat tulis orang ni buat kenak kepada orang. Kita pergi sokong juga. Betul sungguh dia ni jahat mati. Bila kita kata lagi tu, kita termasuk di kalangan orang yang menuduh orang tanpa bukti. Itu bahaya. Payah.
bila duduk dalam suasana yang terlalu terdedah, terbuka sangat ni, kita tidak terkawal, hidup kita ni tak terkawal. Pasal itulah dalam Al-Quran kata, la khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan bisik-bisikan buat-buat munafikin, buat-buat yang tidak beragama ini tidak membawa kepada kebaikan. Kecuali bisik-bisikan yang orang yang menyuruh bersedekah. Ni orang yang mukmin kalau dia bisik pun nak suruh orang buat baik. Man amara bi sadaqatin, ataupun menyuruh berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Ada ayat ni naknya apa ni ayat ni? Au li'anna ni au islahin bainan nas. Sebab bab kita ni bab as-sulhu, bab perdamaian. Au islahin bainan nas, menyuruh mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Memanglah. Surah An-Nisa ayat 114. Beberapa dalil Al-Quran yang lain yang menjelaskan kesahihan amalan ini menurut syarak akan dinyatakan nanti. Baik, banyak lagi ayat-ayat yang kita nak belajar nanti. Semuanya menunjukkan kepada sulh, perdamaian ini satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Sulh, iaitu rundingan itu dibenarkan antara sama umat Islam, kecuali jika rundingan itu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadis ini sangat besar, menjadi satu kaedah yang besar. Kita boleh berdamai dengan manusia, boleh buat perundingan dalam apa saja, tapi selama tidak melanggar dua batas. Batas mana? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu tak boleh. Hari ini kalau kita jual beli sama kita, barang-barang riba, tak apalah, awak berhutang dengan saya 1,000, bayar satelit 1,500, saya reda. Itu berdamai. Tapi damai macam ni, lulus ke tak lulus syariat? Tak lulus. Sebab apa tak lulus? Sebab berlanggar dengan arahan, berlanggar dengan larangan. Larangan syarat kata tak boleh macam ni, tak boleh. Tapi kalau kita berdamai dengan cara lain yang tidak melanggar syarat, hari ini banyak perdamaian, contohnya perdamaian di antara adik-beradik, antara keluarga, sulh. Itu tidak menjadi masalah selama dia tidak melanggar hukum-hukum syarak yang dibenarkan. Jadi kaedah ni kaedah besar. As-sulhu jaizun. Sulh ini, perdamaian ini boleh kita buat, perundingan boleh kita berunding, tapi dengan syarat tidak melanggar hak syarak. Kalau melanggar hak syarak tak ada lagi. Itu bukan perdamaian itu. Itu namanya pelanggaran. Langgar siapa? Langgar Allah. Mungkin sama-sama kita setuju, suka sama suka dia panggil. Apa salahnya? Suka sama suka ni, selagi tidak melanggar hak Allah, baru kita boleh suka sama suka. Kalau tidak suka, kita tak suka, abadan, dia tak boleh pergi sama sekali. Jadi kena ingat kaedah ni, hadis ni kena tanda betul-betul. Kita boleh berunding apa saja masalah, tapi dengan syarat tidak melanggar dua perkara tadi. Kalau langgar satu, bukan. Kena balik semula, rujuk balik kepada hukum asal. Hadis ini menyebut secara khusus, ditujukan kepada umat Islam. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Harus untuk di antara orang Islam. Kenapa? Kalau kita berunding dengan orang tidak Islam, boleh? Ini jawabnya. Disebut di sini antara orang Islam kerana biasanya mereka ialah ini dimaksudkan oleh sesuatu hadis. Selain kerana mereka lebih patuh kepada perintah Allah. Walau bagaimanapun dalam kes ini, orang yang bukan Islam juga terikat sama seperti umat Islam. Orang bukan Islam pun dia boleh berdamai, tapi dalam syaratnya tidak melanggar agama. Kita boleh berdamai dengan dia selama tidak melanggar agama kita. Kalau melanggar kita, jadi tak boleh. Alik-alik kita mungkin dia boleh. Macam undang-undang yang ada hari ini, sebahagian daripadanya terpakai kepada orang Islam, sebahagian lagi tak terpakai kepada orang Islam. Yang menyebabkan orang Islam rasa dia tak nak pergi ke mahkamah syariah ni kerana lebih ketat daripada undang-undang orang kafir. Jadi itu dia panggil ketidakselarasan di antara undang-undang. Macam mana nasib kita dah?
Kita telah dibala oleh Allah Ta'ala dengan penjajah yang mari, yang menyebabkan walaupun dia balik, tapi undang-undang terpisah dua. Hak ni orang-orang kafir, ni orang-orang Islam. Jadi sepatutnya tak ada. Undang-undang satu je. Undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang syariat. Undang-undang Islam ni, fiqh Islam, satu je. Tak payah duduk pisah-pisah, 2-3 mahkamah, tak ada. Ulama Islam pada sepanjang zaman sependapat bahawa akad rundingan bertepatan dengan syarak. Di mana? Ada diwayatkan bahawa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia Sayyidina Umar ni? Kalau ada lagi orang tak kenal Sayyidina Umar, habislah cerita. Kecuali orang-orang yang tak reti bahasa. Siapa pun tak reti bahasa ni? Golongan yang duk cerita sahabat. Ini golongan tak reti bahasa nama dia. Apa kerjaan duk cerita sahabat? Nabi sayang pada Abu Bakar, sayang pada Umar, duduk bersahabat dengan mereka. Tiba-tiba mari kita di akhir zaman ini duduk kutuk sahabat, jadi satu amalan, jadi satu budaya. Bila kita duduk berkumpul ramai-ramai kat cerita, maki Sayyidina Abu Bakar, maki Sayyidina Umar. Ini orang biadab, orang yang tidak ada akhlak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar orang duduk kutuk sahabat, pakai keluarlah, jangan duduk sekali dengan dia. Tak mau. Kita terpalit sama, kutuk sahabat. Siapa dia sahabat? Kalau kita ni terima hadis, terima Quran, terima hadis-hadis Nabi melalui sahabat. Kalau gugur sahabat, maknanya tak ada lagi. Bahawa sumber Islam ini sudah hancur. Ini berat yang kita nak. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Raddul khusum hatta yastalihu. Fa inna fasla al-qada yurithu ad-dhaghain. Sangat jelas. Umar kata, suruhlah mereka yang bertelingkahan supaya duduk semeja, akan mereka berunding. Umar kata kalau bolehlah, orang yang bertelingkah ni biar dia selesai cara rundingan lah, cara baik, cara anak-beranak, cara adik-beradik, lebih-lebih lagi kepada keluarga yang terdekat. Kenapa? Fa inna faslal qada, kerana jika hakim yang memutuskannya, mereka akan saling benci-membenci. Betul tak? Bila kita tak selesai sama kita kena bawa kes ke mahkamah. Bila bawa mahkamah, hakim akan putuskan mengikut fakta, mengikut apa yang dia dengar. Boleh jadi kes ni tak memihak kepada kita, memihak kepada lawan kita, maka hak lawan suka, terima kasihlah ketua hakim. Tapi yang tak benar, suka ke tak suka? Tak suka, marah ketua hakim, marah ke orang tu, marah orang ni. Bukan sekat marah ke waris dia, marah dengan hakim sekali. Pasal hakim tak adil. Itu yurisud dhaghain, dia akan bawa sakit hati itu berpanjangan. Tapi kalau kita selesai dengan rundingan, kita setuju dah secara baik, insya-Allah benda ni lebih selamat. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini diucapkan di hadapan para sahabat dan tiada siapa pun yang membantah. Ini bermakna mereka mencapai kata sepakat bahawa rundingan dibenarkan oleh syarak. Syekh kita dalam kitab ni nak menjelaskan kepada kita tentang asal masalah. Iaitulah masalah rundingan, hukumnya dibenarkan oleh syarak. Berdasarkan kepada Quran yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama, lebih dahulu daripada sahabat di zaman dulu, kemudian diikuti ulama yang kemudian, bahawa amalan ini adalah amalan yang dibenarkan. Baik. Itu yang pertama kita bincang tentang ta'rif. Yang kedua tentang masyru'iyah. Yang ketiga tentang hikmah. Di dalam Islam ini, kalau kita baca mana-mana kitab, buku-buku yang menulis tentang hikmatut tasyri', hikmat diperundangkan sesuatu kes, sesuatu hukum, tuan-tuan akan terasa manis, akan rasa hebat, akan rasa tingginya darjat undang-undang Islam. Sebab ada hikmat di belakangnya. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, Allah Ta'ala alam. Lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Allah Ta'ala tak buka pintu pada kita. Jadi kita tengok apa hikmatnya disyariatkan sulh rundingan ini. Al-Islam dinul wahdati wal ukhuwah. Islam adalah agama yang berlandaskan perpaduan dan persaudaraan. Kita letak itu. Islam yang kita anuti ini agama perpaduan, agama persaudaraan. Kalau orang kata Islam ini pemecah belah masyarakat, Islam ini pengganas teroris, Islam ini bawa orang kepada kemunduran, semua itu cerita karut, cerita dongeng belaka.
Orang yang berkata itu orang yang tidak mengenali Islam secara menyeluruh, yang menyebabkan dia ingat orang Islam tu lagu tu keadaan. Sering kali kita cerita dah. Ada orang putih masuk Islam dengan sebab kajian dia. Dia kaji tengok Islam ni baik, masuk Islam. Lepas masuk Islam dia pergi melawat negara umat Islam. Tengok-tengok Allah, dia kata nasib baiklah aku masuk Islam dulu sebelum aku jumpa orang Islam. Kalau jumpa orang Islam dulu maknanya boleh jadi payah nak masuk Islam. Sebab perangai tu pelik-pelik tu. Jadi oleh kerana dia kenal Islam itu baik, maka dia masuk Islam melalui pintu Islam, bukan melalui mengenali orang Islam. Jadi kerana akhlak boleh jadi. Setengah daripada masyarakat kita hari ni pun, kawan-kawan kita, toke-toke yang ada ni, dia boleh kata dia tu pakai pia saja tu, haji tu. Tapi nak bagi berita bagai tak boleh. Jadi kita tidak menunjukkan kepada akhlak kepada orang-orang bukan Islam yang menyebabkan dia tengok orang Islam hari kedai dia. Tamu-tamu dia tengah-tengah tu haji, dia panggil haji. Orang pakai pia. Haji tu pakai pia saja, tak boleh payah ya. Mana kata apa? Kita buat masalah pada agama. Jadi Islam kita ni Islam agama wahdah, agama ukhuwah, persaudaraan. Semangat kerjasama dan berganding bahu. Islam tidak menerima perpecahan, tidak menerima sebab serta puncanya, sebagaimana firman Allah Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan jangan kamu berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ali Imran ayat 13. Ayat ini di antara ayat yang paling masyhur sekali. Semua orang ceramah baca ayat ini. Suruh berpecah apa ni? Wa'tasimu bihablillah. Dia kata orang bukan Islam setengah tu ceramah, wa'tasimu baca ayat ni. Nak ayatnya kuatnya, nak perpaduan. Tapi ingat baik-baik. Tafsirnya dia betul. Wa'tasimu bihablillah, ai bidinillah. Berpegang itu di atas landasan agama Allah, bukan atas landasan benda lain. Jangan duk tafsir ayat Quran ikut selera kita. Atas dasar ini kita dapati syariat Allah menggalakkan manusia supaya menunaikan segala hak orang lain. Kerana mengabaikan aspek ini menjadi punca utama berlakunya segala pergaduhan dan perselisihan. Tak lagi dah. Bila tidak ada benda ni, manusia tidak menunaikan hak orang lain, akan berlakulah perbalahan. Akan berlakulah fasad, kerusakan. Berlakulah segala benda yang berlaku atas dunia ini. Ini berpunca daripada tidak menunaikan hak. Nasallallahu salamah. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada bala bencana yang lebih dahsyat daripada yang ada hari ini. Yang ada hari ini pun teruk dah. Tapi kalau manusia ni lagi dahsyat, langgar hukum Allah, bala tu akan mari min haizu la yahtasib, tak tahu dia mari pada mana dia mari. Tiba-tiba jauh hujan mari, banjir hanyut habis kan. Dia lepas di luar jangkaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Tengok. Ayat ini larang keras daripada kita ambil harta orang lain. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Hari ini cukup dahsyat. Anak terima banyak pengaduan-pengaduan. Bila mak dia ni nak mati, wasiat pada anak-anak supaya buat kebajikan ke dia, ada saksi, ada bukti, orang dengar. Tapi bila mak mati, dia kata mana saksi, mana bukti, tak pernah tulis apa-apa. Memang tak tulis, orang tua ni rakyat bagi tahu gitu ya. Boleh menafikan, tengok. Boleh menafikan. Mak dia betul-betul wasiat suruh buat. Nak macam mana? Orang main mengadu. Ada setengah tu adik-beradik, bila mari kita tak mau bagi pesaka kecuali sama rata. Mana boleh sama rata? Lelaki yang perempuan ada beza. Jadi kalau nak sama rata boleh sulh, berunding. Biarlah adik-beradik lelaki ni redha. Tak apalah, kami terimalah sebab awak adik-beradik kita juga, anak mulah ni juga. Tak apa. Tapi kalau nak mai paksa, tak boleh. Kita yang duduk di, orang panggil sebagai pendakwah, jadi mangsa lah. Boleh kata jadi mangsa. Mari rumah lagi, dengan telefon lagi, macam-macam soalan mari.
Macam mana ni Ustaz? Ada doa kena pelembut hati ni. Balah bak keluarga, bak anak, bak harta ni, Tuhan je lah tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang berat suasana. Allah Taala larang jangan makan harta orang bil batil, dengan cara yang batil. Wa tullu biha ilal hukam. Di antara dan dengan jalan yang batil, dan jangan pula kamu mengholorkan harta kamu, iaitulah memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Baqarah ayat 88 ini ayat ini cukup besar. Ayat ini duduk mana ni? Duduk di akhir ayat puasa. Itulah di antara yang ajaib susunan Al-Quran Karim. Bila Allah Taala sebut tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, cerita tentang puasa, kelebihan puasa, la'allakum tattaqun. Mari ayat ni. Habis cerita puasa terus dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tullu biha ilal hukam. Ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ni, susunan kenapa Allah Taala susun ayat makan ni lepas pada puasa. Tinggi kedudukannya. Sangat tinggi. Kamu orang mukmin dan mukminah, mampu berpuasa sebulan tak makan sebab dengar perintah Allah SWT. Tapi kenapa kamu masih lagi ikut nafsu? Boleh lagi makan harta-harta yang tidak halal. Mempuasa puasa dah. Mempuasa tu puasa yang halal. Tidak puasa halal kita puasa tu. Puasa halal. Nasi yang kita beli, beras yang kita masak, setengah tu padi bertanam sendiri, tidak ambil hak orang. Makanan-makanan yang kita tanam sendiri, yang kita buat sendiri, beli dengan duit setiap peluk kita, tapi kita tak makan kerana perintah Allah. Tiba-tiba kita sanggup makan benda haram. Itu semua perintah Allah SWT. Jadi ayat ni cukup ada kaitan puasa dengan makan harta yang haram. Lebih-lebih lagi di saat yang akhir ini memang banyak sangatlah. Berapa ramai hakim-hakim, boleh jadi tempat kita pun ada hakim yang terpaksa diseret ke mahkamah. Hakim diseret ke mahkamah kerana rasuah. Malu kita, tak malu. Kapu kita, tapi tak kita orang masjid, tak ada ini masalah. Tidak terlibat kita dah. La ilaha illallah. Kalau hakim kena mahkamah, kena bawa ke mahkamah kerana rasuah. Pegawai-pegawai SPRM pencegah rasuah ditangkap kerana rasuah. Siapa nak jaga dia? Siapa nak jaga? Ini semua dulu wasallu ilal hukam. Jadi ayat-ayat begini Allah Taala memperingatkan kepada kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pergaduhan dan membunuh jiwa tanpa sebab yang munasabah dalam satu senarai, kerana pergaduhan ini biasanya akan mengheret manusia ke arah itu. Jadi ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Sama ada jalan tipu, judi, rasuah dan sebagainya. Jangan guna. Ia jadi masalah hari ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang dapat kesedaran. Kontraktor muda-muda ni. Dia kata, Ustaz, ini fatwa sungguh, minta fatwa sungguh ni. Dia kata, Ustaz, saya nak hidup. Kerja saya kontraktor. Bila nak hidup projek, kena ambil. Nak ambil projek, kena bagi PT. Hak ni berat. Kita nak buat macam mana? Nak jawab macam mana kau orang ni? Kata haram bagi rasuah. Tak kerja buatlah kita. Kalau dia tak masuk, akan masuk lagi orang bukan Islam. Syarikat-syarikat yang bukan Islam, bagi lagi sumbangan yang begitu banyak. Wilah atas nama sumbangan, atas nama apa? Semuanya rasuah belaka. Mentah darah api neraka belaka tu. Tapi realitinya, boleh kata, yang kecil cara kecil. Yang besar cara besar. Hak bagi anak ikan pun, kira yang ambil. Hak 1000 anak ikan. 100 untuk saya. Nak juga dia. Nak buah dalam letong dia tu. Waktu baik, cerita. Tak tahulah. Bala pustaka yang turun ni tak ada sebab lain. Ke manusia ni makan harta yang tidak halal. Ini masalah. Jadi Allah Ta'ala larang daripada segala jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Bila Allah Ta'ala larang daripada makan harta haram,
Diikuti dengan arahan yang kedua, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri. Tengok. Ini susunan yang kedua. Mu jangan makan harta haram. Dan jangan bunuh sama sendiri. Pasal apa? Dua-dua ni ada kaitan. Bila makan benda haram, berbuah ni, rasuah tak cukup, pecah rahsia, tembak. Yang berlaku tembak-tembak sama-sama sedia. Sama-sama kawan tembak. Kira apa? Kira nak jaga rahsia. Berlaku. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Tuhan yang kasihi kepada kamu. Sentiasa bagi peringatan supaya kamu tidak lari daripada landasan yang ada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut melarang umat Islam supaya tidak bercakaran dan berselisih, kerana kesan pergaduhan ini akan menyebabkan manusia terjebak kepada kekufuran wal iyaz billah. Jangan duk balas sama kita. Hari ini boleh kata perbalahan itu menyeluruh. Tak kira jenis. Nak kata balas dari sudut apa? Balas dari sudut harta, memang berlaku. Balas dari sudut pangkat, berlaku. Balas dari sudut kedudukan, boleh katakan perbalahan itu berlaku daripada seluruh, kecilnya sampai ke besar. Jadi kesan pergaduhan ini menyebabkan manusia terjebak kepada kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala taqata'u, wa kunu ibadallahi ikhwana." Ini hadis ni. Wa yaqulu wala tarji'u ba'di, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ini hadis Bukhari. Maksudnya, janganlah kamu bercakaran, janganlah kamu berdengki, janganlah kamu saling memutuskan hubungan. Sebaliknya, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Nak bersaudara macam mana hari ini? Sikit yang masalah, besar dibesar-besarkan. Kalau orang ni berkawan baik, 95% dia baik, ada masalah. Dia khilaf, beza pandangnya ataupun tak setuju 5% atau 2%, 1% dia tak setuju. Hak mana besar? Hak 99 ke 1%? Hak 1 tu lah hak besar. Ni tak tahan. Hak 1 tu berat. Habis dunia yang jajah. Allah bahasa dia ni, bahasa dia. Kalau orang baik dia 99% lagi hilang habis. Mana manusia atas dunia yang tak buat salah? Mesti ada salah. Bila ada salah, kita tutuplah kesalahan dia tu dengan kebaikan yang banyak dia buat. Nabi kita larang sungguh-sungguh 2-3 sifat ni. Tabarut, bercakap, mana balas sama sendiri. Tahasud, jangan berdengki. Dengkilah punca segala penyakit ni. Usapnya enjin ni, radar kita ni rusak sebab apa? Sebab dengki. Orang bila berdengki, tengok orang lain senang, kita susah. Tengok orang, bukan susah juga. Orang lain tu ada senang sikit, kita ada rasa payah. Mula cari pasal. Dalam hadis lain Nabi kata, la tarji'u ba'di kuffara yadrib ba'dukum riqab ba'd. Janganlah selepas daripada kematianku kamu menjadi kufur, di mana kamu saling memenggal tengkuk antara satu sama lain. Berkali sama sendiri. Ini dia panggil hadis ni riwayat Imam Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan manusia supaya mengukuhkan lagi ikat kasih sayang sama mereka dan menghapuskan segala punca perpecahan. Hapus semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan mereka supaya bertolak ansur dan mengelak ketegangan, menghubungkan silaturahim dan tidak melakukan pemulauan. Jangan duduk pulau orang. Kerana dunia. Kita boleh pulau orang, tapi untuk akhirat. Contohnya orang ni melampau sangat. Dalam satu kampung ni, kita pergi jemput dia mari semaya, tak mari. Seimai pergi jemput dia mari jemaah pun tak mari. Rumah dia ni penuh dengan kemungkaran contohnya. Malas duduk lagu kan. Keluarga dia tak tahu aurat mana, tak tahu, tak ada etika Islam lah. Pada waktu itu imam boleh berfikir. Ahli atau kuasa masjid boleh fikir lagu mana kalau kita boikot orang ni supaya dia sedar. Boleh. Dia tak selama-lamanya dia senang. Ada tanya dia susah. Ada tanya dia memerlukan kepada kita. Waktu dia perlu mari tu, waktu itulah kita boleh tanya dia. Nak ajak orang masjid ni, awak kenal masjid ke tak? Kenal ke masjid? Mari sebab ada masalah. Jadi kita boleh bagi dia sikit. Dia memang tu imam pun kena bagi. Tika tu lah keluar kita nak tepuk kepala dia ni. Waktu dia berajak tu.
Jadi kita kata oleh kerana awak tak ada mari masjid, saya beri tempoh seminggu. Mari masjid. Minggu depan insya-Allah kita pergi. Kalau tak mari juga pakai assalamualaikum, tak usah pergi. Dia panggil muqata'ah kerana kita nak takdib orang, nak ajar dia. Biar dia sedar betapa seksanya kalau orang ni tak pergi bantu, tak pergi masjid. Berlaku kematian ke berlaku apa ke berlaku baru dia tahu. Tapi kematian tu kena pergi ke bumi dulu jenazah tu. Oh lama duk busuk situ tak boleh. Salah tu. Jadi asasnya sebagai seorang Islam tak boleh boikot pemulawan, tak boleh. Kita kena buat secara mana pun, dan kita sebagai orang dakwah, sama ada imam, ahli atau kuasa masjid, ustaz-ustaz ni, satu lagi jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa, putus harap. Mana panggil sekali dua orang tak mari, pergi je mana kita mula nak marah, tak boleh lagi. Kita kena sabar. Belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Nabi kita berdakwah. 12 tahun di Mekah, berapa orang yang ikut dia, dengan penyaksaannya, dengan penghinaan cukup. Tapi akan sampai masanya inna fatahna laka fatham mubina, akan berlaku satu masa kemenangan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iqtada. Dengar. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Allah merahmati seorang laki-laki, perempuan pun samalah, yang bertolak ansur ketika menjual. Bila dia jual mudah. Napa orang ni tak apa cukup duit? Tengok cek dalam file dia modal tak tak rugi, bagi. Wa idza ishtara, dan ketika membeli, ni kat kita tawar siapa tu dia kena bersopoh. Tu penyakit kita. Kita tawar tu siapa bersopoh tu dia. Wallahi demi Allah hamba beli dah ni RM5. Tawar lagi nak 4.5. Siapa kena menipu kawan tu. Oleh kerana awak bersopoh saya beli. Jangan. Kita tengok dia tak nak bagi, sudahlah, belilah, kena beli. Kalau tak nak beli pun assalamualaikum, cari kedai lain. Apa duk pasal kawan tu siapa kena bersopoh. Supoh ni memang mainan orang yang tidak berakhlak dalam etika jual beli. Nabi kata al-halifu, bersumpah itu melariskan jualan tapi menghilangkan berkat. Memang dia bersumpah. Bila dia sumpah, kita orang yang beriman ni, bawa dia bersumpah, percaya tak percaya, demi Allah saya beli dah ni RM100. Dah beli RM100 tak apa, ambil lah 110, tak kata tak nak untung. Kita pula tolong tawar nak bagi untung pada dia. Pasal dia beli 100. Tipu hari dia beli 80 contohnya. Jadi silap. Belilah orang, tapi berkatnya tidak ada kerana dia menipu. Jadi kita dalam jual beli, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita samhan, berterima rasa, bertolak ansur. Kita pembeli jangan tekan sangat supaya siapa mereka tu yang kedai kena sopok. Setengah kedua kedai terpaksa dia ambil file, tunjuk bil kita ni, modal saya beli. Apa sama mereka tu? Boleh ke orang jual sama buka tunjuk bil kat kita? Yang tak nak bersumpah dia tunjuk bil. Takkanlah saya tak ada untung sikit. Jadi cara pembeli pun kena belajar. Penjual pun jangan tekan sangat. Kalau harga tu boleh dikurangkan, kuranglah. Samhan, bertolak ansur ketika membayar hutang. Duit ada, tak nak bayar hutang. Ini satu penyakit kan. Bukan penyakit sikit, penyakit banyak sangat. Allahu Akbar. Berapa ramai orang ustaz bayar ajak. Kata nak bayar ajak tu ada peratus dulu kata ustaz ni. Berapa juta hutang tak bayar. Dia main bayar ajak sudah tu RM10 tak kat ustaz pun. Tak, biar ada peratus. Kalau pergi dengan lawyer ada peratus. Tidak lawyer dia ada peratus dia. Berapa hutang awak nak tutup ni? Mahkamah tinggi ke mahkamah rendah? Peratus kali. Kita ustaz biar ada standard juga. Kata berapa banyak hutang? Juta. Berapa peratus nak letak? Biar ada peratus barulah panjang sikit doa. Tahu tak? Allahu Akbar. Ni enggak tak. Sudah-sudah wihala RM10 kaya batik selak. Allah ustaz kata selak ni panjang doa sat ni. Ingat ke banyak. Main orang apa dia. Tapi asasnya biarlah kita mudah. Dan duit kita ada apa simpan lagi bagilah. Orang tu kalau kita ada duit bayar, butai pula dia bagi. Allah awak ni memang mudah lah. Dapat projek bayar lalu. Sebelum dapat nak beli barang-barang, butai tak ada masalah. Dan ketika menuntut hutang. Hari ni menuntut hutang pakai apa ni? Something. Tu bukan cara Islam lah tu. Pergi kata ikat tekak orang tu butai RM1,000 ikat dengan tali kata macam anjing yang buat dia. Ini bahasa mari mana amalan bawa jahiliah. Bapak Abu Lahab zaman dulu kita cerita dulu lah sekali.
Oleh kerana perundingan sesama manusia dan usaha menghentikan segala persengketaan menjadi fokus utama Islam seperti yang dinyatakan tadi, maka Islam mensyariatkan dan menggalakkan amalan ini. Jadi galaklah amalan kita ni. Bahkan Islam menjadikannya sebagai amalan baik yang perlu diamalkan oleh manusia. Ia juga diciptakan oleh jiwa manusia yang murni, yang berusaha mengekang kejahatan nafsu dan mengangkat jiwa mereka lebih tinggi daripada kongkongan nafsu. Memanglah kalau tengok jiwa nak menang sama. Ada sekali-sekala kita rasa nak kalah. Tak ada. Ya. Kalau bab berlawan sah dah kita nak menang. Ada tanya sekali-sekala nak kalah. Tak ada. Kecuali dia kena rasuah ha. Dia kata main bola kalau kalah tu kuat-kuat tiba-tiba kalah. Mu kita sebab gol diri. Tu sah dah bagi orang kena beli. Tapi asal manusia memang nak menang. Tapi dalam perdamaian ini, kita bukan mencari kemenangan, tapi mencari perdamaian. Jadi nak turun nafsu tu. Nak turun keegoan kita, ego, hargah kita tu, kita turun kepada, tak apalah, aku mengalah, tapi kita berdamai. Boleh jumpa pula dengan kawan-kawan dengan cara muka senyum, boleh duduk sekali dengan adik-beradik dengan cara yang hati yang tenang, Alhamdulillah. Itu dia panggil, nak menundukkan perasaan kita tu. Nak mengekang kejahatan nafsu dan mengangkat jiwa mereka lebih tinggi daripada kongkong nafsu. Amalan ini membawa kebaikan pada manusia pada bila-bila masa, di mana jua dan dalam apa keadaan sekalipun. Memang as-sulhu ini baik, kecuali beberapa perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada juga perdamaian yang tidak dibenarkan. Yang kita tengok dalam bab ini nanti. Kita dapati untuk mewujudkan rundingan ini dan perdamaian sulh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Islam mengatakan apa yang sebenarnya tidak diucapkan oleh mereka yang berselisih, selagi perbuatan itu boleh menghentikan perselisihan dan mewujudkan rundingan. Ini kita kena belajar betul-betul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal kazzab allazi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Orang yang mendamaikan antara sama manusia bukanlah orang yang berbohong, iaitu apabila dia menyampaikan yang baik dan mengatakan apa yang baik. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab bukan berbohong. Tengok, Imam Bukhari ini di antara fiqh dia yang sangat hebat, Imam Bukhari rahimahullahu taala ini, dia punya bab tu pelik dia. Dia kata apa? Bab laisal kazib alladhi yusli bainan nas. Bab bukan berbohong jika dia berbohong untuk mendamai antara sama manusia. Contoh apa dalam hadis ni? Orang dua orang ni berkelahi lama dah. Hasil berkelahi ni biasanya kerana mereka sentiasa dipanaskan oleh orang-orang yang memanaskan keadaan. Tidak ramai orang suka panas hari ni. Demo dengan dia tu mana jadi? Lama dah tak jumpa. Lah padah sedap dia cakap hal demo apa. Gapo pula tu kak. Kalau kilas tak apa gapo kemah dah tu dah. Kalau nak jalan lagi pusing balik. Dia kata gapo? Jadi mula. Ini sifat manusia namam yang Nabi kata tak masuk syurga. Sifat manusia yang suka pelaga orang, suka apa ni, buat tuduhan kepada orang. Yang Nabi kita sebut dalam hadis ni, laisal kazzab, bukanlah laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas. Bukan orang dusta, orang yang mendamai manusia. Mana kita tengok dua orang ni memang kelahi sungguh. Kita pakat siap-siap dah. Dua tiga orang ahli jatah kuasa kita, masjid kita ni contohnya. Macam mana kita nak damai kedua orang ni? Kita pakat setiap kali kita jumpa dengan Muhammad ni, kita kata orang tu kat Allah sebut semua jaruh awak dengan dia baik. Tengok nak duduk sekali. Sebut dengan jumpa orang ni pula, sebut pula. Payah kawan ni tak pernah kata apa. Duk main sebut-sebut akhir kat dia kata, dia teringat benar kau saya ni. Tak okey lah, tak dalam jiwa manusia ni. Lama-lama dah. Nampak dia, kita nak ajak antara orang ni, dia kawan-kawan kita hok masjid ni, nak makan sekali rumah. Mana agak-agak boleh dia ke? Nak melih kambing dah ni. Dia rasa kalau lah tertulis orang terlalu tinggi sangat nafsu tu tak lah. Tapi boleh lah. Tak? Kalau jiwa dia sudah masuk iman, dia boleh terima perdamaian. Sebab dia tahu berdamai itu baik, tapi ego manusia ni tak mahu tunduk. Jadi boleh kita tarik dia macam mana pun. Maknanya
Ada tak unsur dusta tak ustaz dalam kita cakap ni? Ada, sebab dia tu tak pernah puji kawan ni. Ya Allah ni pun tak pernah puji mamak, tapi kita duk kata dia puji sangat Allah. Dia kata awak dia masa duduk dalam yang muda tu, saya setara mana dua tu? Oh rapat lajuk nah, tidur sebatang makan sepinggir dah. Tak mau kembali semula cerita lama ni. Dekat kita nak mati ni rasa molek benar. Dia pun duk sebut sangat tu. Dia duk sebut sangat tu, dia tak lagi sebut kamu hidup. Ada unsur dusta, tapi dusta ni bukan dusta nak pecah orang, tapi dusta ni ada unsur perdamaian. Jadi kita cuba buat. Ni tak tahan ni hak sebalik ni, hak sebalik. Dia bukan unsur nak berdamai, maksud ni nak pelagar orang sungguh-sungguh ni. Allahu akbar. Tambah-tambah lagi kalau jenis sakrabar ni. Sakrabar ko sekarang ni bukan sakrabar ni, jenis sakrabar hak tak ada permit, dia panggil belok. Belok ni penyakit semakin. Belok berapa dia panggil website, lo ni Facebook nama ni. Memang Facebook mengacar sungguh. Orang hak mengacar lah, hak baik tu baik. Dia pelagar orang senang-senang ya. Dia ambil gambar kawan ni tak sini. Kata tulis bawah. Mari hak lain pula detail sikit lagi. Memang berlakulah. Yang pentingnya dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa perjalanan yang paling baik bagi manusia itu selain daripada perjalanan nak memenuhkan syahwat, iaitulah berjalan untuk mendamaikan di antara dua manusia. Kita berjalan kerana nak damaikan dua manusia. Cukup indah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Pahalanya sangat besar, kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cubalah berusaha menjadi pendamai. Dia kata nak jadi pendamai kau tak ada JP. JP tu bagai tulis di kereta ya lah kau tu. Tak tahu lagi jadi kerja tak jadi kerja. Pendamai kita ni pendamai kerana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kan kita baca dah hadis dulu. Hadis 7 golongan. Orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari tidak ada aras pada hari kiamat. Orang lain tengah bayang panas terik matahari, dia boleh duduk bayangan aras. Siapa? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabbani fillah. Kasih sayang kerana Allah. Pada hari kiamat nanti akan ada penyeru daripada malaikat. Ainal mutahab, Allah Taala berseru, panggil pada hari kiamat, ainal mutahabbuna li jalali. Yauma uzilluhum fi dhilli. Tuhan berfirman pada hari kiamat, mana orang yang berkasih sayang atas dunia ni kerana aku, bukan kasih sayang kerana pangkat. Hari ini nak cari orang kasih sayang sungguh kerana Allah. Ada, bukan tidak ada. Tapi ramai ke tak ramai? Payah nak jumpa. Biasa orang sayang kita ni bila kita ada pangkat. Nak tahu saya tu saya pensi hari ni. Esok panggil orang tu, mari tak mari? Mari. Salam wujud jari je hola. Cik, selamat berehat cik. Habis kita dah. Lah sampai dulu kat 20 tangan nak cium tangan lagi dah. Allahu akbar. Cik semacam. Tuk dekat Tuhan lah panggil mana. Dia pecah tuk ni tak ada tuk dah lah. Itu dia panggil. Hubungan manusia tu tidak lagi hubungan kerana Allah SWT yang menyebabkan tidak ada nilai lah hubungan kita dengan sisi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita mukaddimah kitab kita ni manjal lagi. Baru nak masuk jenis-jenis aqdus sulhi, jenis-jenis akad suluh ni insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.